Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak, sesi Julai hingga Disember 2025. Nama kursus Pertumbuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak. Kod kursus KED 2103. Tajuk tugasan, isu semasa yang memberi kesan kepada pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Nama saya Nurul Alisha binti Abdullah. Nombor kametrik saya KED 2507070042. Nama pensyarah Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Saleh. Kepentingan mengenal pasti tahap pertumbuhan perkembangan awal kanak-kanak. Kemahiran kognitif, keupayaan untuk belajar dan menyelesaikan masalah, interaksi sosial dan mengawal emosi, berinteraksi dengan orang lain dan cara mengawal diri, bahasa dan pertuturan, memahami dan menggunakan bahasa berkomunikasi, kemahiran fizik, kemahiran motor halus jari dan kemahiran motor kasar seluruh badan, kemahiran sensori, penggunaan deriah untuk digunakan dalam pelbagai keadaan. Pengenalan tentang kes yang dipilih iaitu persekitaran dan komuniti kanak-kanak. Persekitaran kanak-kanak ialah segala yang mengelilingi mereka seperti tempat tinggal, hubungan sosial, emosi dan budaya yang mempengaruhi perkembangan. Komuniti kanak-kanak ialah kumpulan manusia dan organisasi seperti keluarga, sekolah, jiran, NGO dan agensi kesihatan yang menyokong pembelajaran, nilai murni dan identiti mereka. Bagi kanak-kanak pelarian, persekitaran mereka sering tidak stabil kerana tinggal di kamp pelarian atau penempatan sementara dengan kekurangan pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Komuniti bagi mereka amat penting kerana memberi sokongan asas, pendidikan, perlindungan dan membantu menyesuaikan diri dalam persekitaran baru. Persekitaran dan komuniti kanak-kanak pelarian. Yang pertama, persekitaran kanak-kanak pelarian ialah suasana kehidupan yang tidak stabil, sering berpindah atau tinggal di kamp pelarian dengan kekurangan kemudahan asas seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Mereka juga terdedah kepada trauma akibat peperangan, bencana atau penindasan. Yang kedua, komuniti kanak-kanak pelarian pula terdiri daripada keluarga, rakan senasib, sukarelawan, NGO, agensi bantuan dan masyarakat setempat yang memberi sokongan emosi, perlindungan, peluang pendidikan serta membantu mereka menyesuaikan diri dan membina masa depan yang lebih baik. Kesan isu persekitaran dan komuniti kanak-kanak pelarian terhadap perkembangan holistik. Kanak-kanak pelarian sering mengalami masalah fizikal seperti kekurangan zat makanan, penyakit dan persekitaran tidak selamat. Dari segi emosi, mereka mudah trauma, tertekan dan hilang keyakinan diri. Sosialnya, mereka suka bergaul, berdepan, diskriminasi dan rasa terasing. Kognitif dan pendidikan mereka turut terjejas kerana tiada akses pendidikan berkualiti dan kurangan sangat rendah. Dari segi nilai dan identiti, mereka berisiko hilang budaya asal, sukar membina jati diri dan memerlukan komuniti untuk bimbingan moral serta penerimaan. Faktor yang berlaku terhadap kanak-kanak pelarian. Peperangan dan konflik menyebabkan kehilangan rumah, keluarga dan masa tidak selamat. Kemiskinan dan kekurangan sumber, tiada akses kepada makanan berkhasiat, kesihatan dan pendidikan. Persekitaran tidak stabil, hidup berpindah rendah, tinggal di kamp pelarian yang serba kekurangan, trauma dan tekanan emosi, mengalami pengalaman ngeri seperti keganasan, kematian orang kesayang, diskriminasi dan penolakan sosial, sukar diterima masyarakat setempat menghadapi layanan tidak adil, ketiadaan sokongan pendidikan, kurang peluang belajar menyebabkan ketinggalan dari segi kognitif,
Isu kesihatan dan keselamatan terdedah kepada penyakit berjangkit, kekurangan rawatan dan bahaya eksploitasi. Cara mengatasi isu tersebut. Untuk mengatasi masalah kanak-kanak pelarian, beberapa langkah boleh diambil. Dari segi pendidikan, mereka perlu diberikan akses kepada pendidikan percuma dan berkualiti di kamp pelarian atau sekolah setempat, serta guru dilatih untuk mengendalikan kanak-kanak yang mengalami trauma. Dalam aspek kesihatan dan pemakanan, rawatan percuma, imunisasi, program pemakanan serta kemudahan air bersih dan sanitasi perlu disediakan. Dari sudut perlindungan dan keselamatan, tempat tinggal yang selamat harus diwujudkan dan undang-undang diperkukuh bagi melindungi hak mereka daripada keganasan dan eksploitasi. Sokongan emosi dan psikologi juga penting melalui kaunseling trauma dan program sosial yang dapat meningkatkan keyakinan serta kesejahteraan mental. Selain itu, penerimaan sosial boleh dipertingkat dengan kempen kesedaran masyarakat dan usaha mengintegrasikan kanak-kanak pelarian ke dalam komuniti setempat. Akhir sekali, kerjasama kerajaan, NGO dan agensi antarabangsa perlu diperkukuh untuk memastikan bantuan kewangan, pendidikan dan kesihatan dapat diberikan secara berterusan. Kesimpulannya, isu persekitaran dan komuniti kanak-kanak pelarian memberi kesan besar terhadap perkembangan fizikal, emosi, sosial, kognitif dan identiti mereka. Persekitaran yang tidak stabil dan kekurangan sokongan komuniti boleh menjejaskan masa depan mereka. Oleh itu, kerjasama daripada kerajaan, NGO, agensi antarabangsa dan masyarakat amat penting bagi menyediakan perlindungan, pendidikan, kesihatan, sokongan emosi serta penerimaan sosial. Usaha berterusan ini mampu membantu kanak-kanak pelarian membina kehidupan yang lebih baik dan berkembang secara holistik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.